Selamat tengah hari dan selamat datang ke Bincang dan Bangkang, rancangan berunsurkan perbahasan di mana kita akan mendengar pelbagai pendapat tentang isu celik kewangan yang relevan di kalangan masyarakat Malaysia. Saya, moderator anda, Nash Idrus, dan rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad sempena Minggu Saham Digital. Pada hari ini, pembahas kami terdiri daripada para pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia dengan topik yang cukup kena dengan situasi semasa, iaitu mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Sebelum kita mula, ini adalah peraturan-peraturannya. Pada pusingan pertama, pendebat pertama dari setiap pasukan akan memberi hujahan mereka untuk masa 6 minit. Ini diikuti dengan penilaian oleh panel juri kita. Setiap juri akan menentukan pasukan pilihan mereka untuk pusingan tersebut berdasarkan markah yang diberi. Dan seterusnya, pemenang pusingan tersebut sama ada pasukan pencadang atau pembangkang adalah berdasarkan 3 pilihan ini. Tapi keputusan ini kita tak akan kongsikan sehinggalah ke penghujung rancangan. Proses yang sama akan diulang untuk pusingan kedua dengan pendebat kedua dari kedua-dua pasukan dan kemudian penilaian oleh panel juri. Pada pusingan terakhir, pendebat ketiga dari setiap pasukan akan diberi 5 minit hanya untuk membidas atau menyokong fakta-fakta terdahulu yang diberi oleh pendebat pertama dan yang kedua. Tiada fakta baru dibenarkan. Para peserta juga dibenarkan untuk mencelah atau meminta penjelasan selepas 1 minit masa berlalu sehingga 1 minit sebelum masa tamat ketika hujahan diberikan oleh pasukan lawan. Setelah selesai, panel juri akan memberi penilaian terakhir mereka. Setelah penilaian terakhir ini, kita akhirnya akan mengumumkan pemenang keseluruhan untuk episod khas Bincang dan Bangkang hari ini berdasarkan keputusan pemenang pusingan pertama, kedua dan yang ketiga. Adakah pasukan pemenang akan membolot ketiga-tiga pusingan? Atau adakah kita akan menyaksikan perdebatan sengit yang berakhir dengan markah 2-1, sama-sama kita tunggu dan saksikan. Okey, itu dia. Semua orang faham kan? Alright. Jadi apakah hadiah untuk para peserta episod Bincang dan Bangkang ini? Pasukan pemenang akan menerima e-sijil penyertaan dan hadiah berupa e-voucher berjumlah RM1,000. Manakala pasukan di tempat kedua akan menerima e-sijil penyertaan dan e-voucher berjumlah RM800. Baiklah, mari kita kenali pembahas kita. Dari pasukan pencadang, sila perkenalkan nama anda sahaja. Dari pasukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Afina binti Hassan Sanusi dari UIAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz bin Azmi. Saya mahasiswa jurusan Undang-Undang daripada Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akil Mujahid bin Mohtar. Saya juga jurusan Undang-Undang dari Ahmad Ibrahim Kuliah of Law. Terima kasih. Dan pasukan pembangkang, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farida binti Muhammad Osman, pelajar jurusan Kimia, Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurajirah binti Yahya, pelajar jurusan Sains Matematik, Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nadratul Huda binti Ahmad, pelajar jurusan Biologi dari UTM Sanjungan Bangsa. Baik, terima kasih. Dan tak lupa juga panel juri kita pada hari ini terdiri daripada yang pertama, Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Teknologi PNB. Selamat datang. Puan Aimi Aziz, Ketua Jabatan Komunikasi PNB. Dan Encik Muhammad Zuari
Zuhairi Abdul Rahman, Naib Presiden Kanan dari bahagian pengurusan dana PNB. Baik, terima kasih, selamat datang. Okey, kita kembali kepada topik perdebatan kita pada hari ini. Mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Haruskah mahasiswa mengikut aliran pasaran? Atau mereka boleh dan wajar mengikut minat mereka sendiri? Kita akan teruskan perdebatan ini. Alright. Kita akan bermula dengan Anis dari Pasukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sedia Anis? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada pihak PNB atas kesudian jemputan pihak pencadang UIAM pada hari ini sempena Minggu Saham Digital 2021. Justru selaku Perdana Menteri mewakili pihak pencadang, kami menggagaskan satu usul yang sama-sama kita perlu untuk bincangkan demi masa depan mahasiswa kita. Mahasiswa seharusnya memilih ijazah dengan kehendak pasaran masa kini. Sebelum kita bergerak lebih jauh dalam perbincangan usul ini, perlu terlebih dahulu saya terangkan kepada semua apakah sebenarnya kehendak pasaran masa kini. Apa yang kita semua perlu faham ialah kehendak pasaran masa kini berubah-ubah. Ia adalah keupayaan seseorang untuk memenuhi keperluan dan kriteria dalam menyertai pekerjaan, pasaran industri dan majikan sasaran selepas tamat pengajian. Ada dua kaedah untuk kita tentukan apakah sebenarnya kehendak pasaran masa kini. Pertama, berdasarkan penetapan dasar dan polisi kerajaan. Contohnya seperti TVET. Kedua, kita perlu juga untuk menilai senario dan juga trend dalam pasaran seperti STEM dan revolusi industri 4.0. Justru untuk ijazah itu sama ada boleh memenuhi kehendak pasaran masa kini ataupun tidak adalah melalui dua cara. Pertama, kandungan silibus yang selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Dan kedua, pendekatan yang mengintegrasikan antara tuntutan pasaran dengan ijazah yang disediakan. Justru pertembungan debat hari ini sama ada kita ingin tentukan ijazah yang seharusnya diambil oleh mahasiswa agar selaras dengan kehendak pasaran ataupun kita ingin memberikan kebebasan kepada mereka dalam menentukan aspek kerjaya di kemudian hari. Oleh itu, pertembungan debat hari ini kami sudah ceritakan selaku pihak pencadang, kami masih lagi yakin dan percaya mahasiswa seharusnya memilih ijazah dengan kehendak pasaran masa kini. Hujah pertama, meningkatkan keboleh pasaran graduan. Kehendak pasaran masa kini sebenarnya menuntut mahasiswa kita untuk menguasai kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya, saranan kerajaan berkenaan dengan TVET. Kalaulah dahulu kita sekarang sedang ke arah mewujudkan agenda pemerkasaan TVET serta penubuhan majlis TVET negara, ini mencerminkan betapa sektor ini merupakan satu keperluan dan permintaan masa kini daripada pihak industri dan kerajaan. Dan perkara ini disokong dalam laporan Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia tahun 2016 yang menjangkakan peningkatan permintaan untuk tambahan 1.3 juta pekerja TVET menjelang tahun 2020 di 12 bidang ekonomi utama negara. Justru untuk memenuhi permintaan ini, kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif seperti pembelanjaan kepada institusi TVET saban tahun. Tetapi hakikatnya apa yang membanggakan ialah graduan lepasan TVET ini dilihat sememangnya relevan dan memenuhi keperluan pasaran masa kini. Buktinya, kata mantan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mary Yap Kain Ching ketika sesi jawab lisan di Dewan Rakyat bahawa kadar keboleh pasaran graduan TVET melonjak naik sehingga 91.4% pada tahun 2017. Sebelum saya ceritakan kepada senario kedua, sila satu. Saudari Anis, soalan saya hari ini untuk kita mencapai matlamat usul ini terletak di bahu mahasiswa ataupun di bahu kerajaan? Di bahu mahasiswa lah yang berhormat. Tapi apa yang perlu untuk kita nilai pada hari ini, adakah mahasiswa seharusnya bergerak menuju ke arah landasan kehendak pasaran masa kini ataupun mereka bebas mengikut minat masing-masing? Senario pertama saya sudah ceritakan. Kedua, berkenaan dengan revolusi industri 4.0 yang mana kita tidak boleh untuk nafikan negara ini perlu untuk bergerak seiring
seiring dengan landasan revolusi industri 4.0. Justru dalam laporan prestasi tahunan Malaysia yang diterbitkan oleh MIDA pada tahun 2020, pasaran tenaga kerja pada hari ini hakikatnya perlu mengalami transformasi dan sedang berubah ke arah penggunaan teknologi masa depan. Rentetan itu, menurut Dekan Fakulti Komputeran dan Informatik Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Hanafi Ahmad Hijazi, peningkatan statistik dan tren keboleh pasaran graduan fakulti tersebut melonjak naik kepada 94% pada tahun 2020 berbanding 3 tahun sebelumnya, iaitu sekadar 65%. Buktinya, kedua-dua fakta ini saya tunjukkan kepada anda bahawa mahasiswa dalam aliran sains komputer dan teknologi maupun TVET yang merupakan kehendak pasaran masa kini mempunyai keboleh pasaran yang tinggi dalam memenuhi tuntutan pihak industri. Bahkan dalam ekonomi, dalam melihat kepada situasi pandemik COVID-19 ini juga, calon-calon yang celik digital ini sangat penting untuk memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan oleh industri semasa. Maka benarlah mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Rumusan hujah ini saya ceritakan kepada anda apabila mahasiswa mempunyai ijazah yang relevan dengan tuntutan dan kehendak pasaran masa kini, kadar keboleh pasaran mereka adalah tinggi dan isu seperti pengangguran pasca graduasi dapat untuk kita atasi. Kerana akhirnya, apa kurang pada belida? Sisik ada, tulang pun ada. Segala yang diperlukan sudah kita penuhi, apa lagi kehendak industri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Anis Afina dengan hujahan pertamanya dan juga telah menjawab soalan daripada pasukan pembangkang sebentar tadi. Dan sekarang giliran Nur Farida dari pasukan pembangkang Universiti Teknologi Malaysia pula. Dipersilakan. Di saat saya meninggalkan kelas praktikal kimia organik ketika ini untuk membincangkan mengenai isu mahasiswa, saya kecewa dengan pihak pencadang kerana mereka bersikap tidak adil. Namun sebelum itu, terima kasih Tuan Moderator, sahabat-sahabat kerajaan, sahabat pembangkang, seterusnya sidang hadirin sekalian. Warga Dewan, usul kita pada hari ini, mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Maka, selaku yang pertama di meja perwakilan pembangkang, saya bangkang gagasan yang telah dibawa oleh Bunga di sebelah sana. Maka, ayo kita analisis apakah pembawaan mereka di meja perwakilan kerajaan. Saya caparkan kepada 3 masalah utama. Apabila hari ini, yang pertama di meja perwakilan kerajaan telah berjanji kepada kita untuk menceritakan bahawasanya hari ini pasaran ini adalah bersifat berbeza-beza, berubah-ubah. Namun, mereka hanya menceritakan tentang IR 4.0, hanya TVET. Bagaimana dengan tentang pasaran-pasaran di masa hadapan, pasaran-pasaran lampau? Sepatutnya beliau membanding bezakan antara perkara-perkara ini. Kerana apa? Pasaran masa kini ini bersifat dinamik mengikut kepada keadaan sesuatu perkara. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, apabila bangkit yang ketiga, bertanya mengenai hari ini kita nak letakkan bahawasanya kehendak pasaran ini di bawah mahasiswa. Namun, kalau kita lihat dengan lebih teliti, yang telah dibawa oleh meja kerajaan hari ini adalah mengenai inisiatif di bawah pihak kerajaan. Di manakah letaknya hak-hak mahasiswa itu sendiri? Saya mohon untuk yang kedua, jawab sebentar lagi. Dan masalah yang ketiga, apabila hari ini mereka bercerita, hari ini kita nak mengharuskan ijazah ni selaras dengan kehendak masa kini, mahasiswa harus pilih. Kerana apa? Berlandaskan kepada 2 perkara, iaitu yang pertama, kandungan silibus dan juga pendekatan. Namun, sedar ataupun tidak sedar, yang pertama sebentar tadi langsung tidak bercerita tentang 2 perkara ini. Langsung satu pun saya tidak kedengari. Maka yang kedua, tolong ceritakan dengan lebih lanjut. Maka bergerak kepada meja perwakilan pembangkang hari ini, melihat kepada asas bangkangan kami, yang mana kami katakan minat
adalah menjamin survivability mahasiswa dan bukannya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Kerana apa? Ia akan menjamin kesan masa panjang yang positif kepada mahasiswa. Hari ini kami hadir meja perwakilan pembangkang berasaskan kepada 3 hujah utama, iaitu yang pertama, pasaran yang berubah-ubah. Yang kedua, walau minat jadi prioriti, ekonomi masih teguh berdiri. Dan yang ketiga, minat adalah jawapan survivability mahasiswa. Sebelum saya bergerak kepada arena penghujahan yang pertama, dipersilakan mana-mana. Yang berhormat, macam mana anda nak pastikan minat ini dapat memenuhi kriteria yang diperlukan oleh majikan? Saya akan ceritakan dalam hujah sebentar lagi, mohon cakna. Maka bergerak terus ke hujah yang pertama, iaitu pasaran berubah-ubah. Warga Dewan Yang Mulia, dikala wujudnya kehendak pasaran masa kini yang konon-kononnya mendominasi ekonomi maupun pekerjaan negara, saya pasti akan lebih ramai mahasiswa yang akan memilih ijazah yang selaras dengan kehendak pasaran kini demi menceburi bidang ini. Namun, sayang 1000 kali sayang apabila dalam keseronokan untuk bergerak selari dengan tuntutan masa kini itu bersifat dinamik. Kerana apa warga Dewan? Hari ini kalau bercerita mengenai pasaran, saya berikan 4 contoh pasaran. Yang pertama, dari 1950-an hingga 1970-an, pasaran masa kininya adalah pasaran bidang pertanian. Yang kedua, pada 1970-an dan ke atas adalah sektor perindustrian. Yang ketiga, 1990 adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Dan yang keempat, pada tahun 2000 adalah sektor pengeluaran serta sektor perkhidmatan. Maka warga Dewan, di sini saya tunjukkan bahawasanya pasaran masa kini ini berubah-ubah. Hari ini akan adanya pasaran masa kini, iaitu industri revolusi 5.0 yang akan kita jangka pada masa hadapan. Maka, apakah kesan ataupun impak negatif daripada perkara ini? Yang pertama, saya bagi contoh. Pada tahun 2004, ketika kerajaan di bawah tampuk kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau telah memperkenalkan inisiatif memperbanyakkan fakulti perubatan di peringkat universiti-universiti awam. Contohnya, fakulti perubatan di UiTM dan juga UM. Maka pada ketika itu, pasaran masa kini merujuk kepada bidang perubatan. Keterlibatan mahasiswa ketika itu sangatlah menggalakkan. Namun hadirin sekalian, keadaan dari suka itu menjadi duka apabila ketika zaman Datuk Seri Najib Abdul Razak, graduan perubatan telah melebihi kuota dan juga kapasiti jawatan-jawatan kosong. Kesannya, apabila kita dapat lihat hari ini, telah adanya isu doktor kontrak timbul apabila mereka tidak mendapat kerja tetap hasil daripada pembelajaran yang cukup panjang tempoh masanya. Maka siapa sangka bahawa seseorang yang mempunyai tanda nama doktor juga boleh hilang kerja bila tamat tempohnya. Itu yang pertama contoh saya berikan. Contoh yang kedua hari ini, apabila kalau kita melihat pasaran masa kini, pada dekad 1960-an dan juga 1970-an, negara kita mempunyai kekurangan sumber tenaga sektor kesihatan seperti doktor disebabkan oleh keperluan pasaran ketika itu. Dalam bidang perubatan, kerajaan telah mengambil banyak inisiatif dan peluang kepada golongan mahasiswa, antaranya pemberian beasiswa keluar negara dalam bidang perubatan, penubuhan kualifikasi juratan serta pemberian lesen untuk menjalankan ijazah perubatan sendiri warga Dewan. Itu yang kedua. Maka yang ketiga pula adalah apabila bercerita mengenai industri pertanian, yang mana dulunya warga Dewan sekalian, industri pertanian ini merupakan industri yang telah digalakkan mahasiswa-mahasiswa untuk masuk ke dalam industri pertanian itu sendiri, sehingga hadirnya Felcra dan juga Felda pada tahun 1960-an. Namun hari ini warga Dewan, pasaran masa kini itu tidak lagi dapat kita gunakan kerana hari ini kita bergerak selaras dengan industri revolusi 4.0 menunjukkan bahawa industri pertanian itu tertinggal ke belakang dan akan lebih tertinggal ke belakang apabila kita menginjak kepada industri revolusi 5.0 yang akan dapat menjelang 2030. Nur Farida, masa sudah tamat. Terima kasih atas ujahan anda. Terima kasih. Baiklah, kita akan tunggu seminit 2 untuk panel juri kita membuat keputusan. Dan sementara itu, kita boleh jemput, saya ingin jemput Encik Zuwairi untuk memberikan sedikit komen atau penilaian berdasarkan persembahan kedua-dua pendebat sebentar tadi. Persilakan. Topik yang sangat menarik pada hari ini. Kabus.
Kita mendengar topik yang sangat menarik pada tengah hari ini. I think kedua-dua pasukan mengutarakan hujah yang sangat-sangat bernas untuk topik yang kita ada pada hari ini. So tapi dalam pusingan pertama ni, walaupun baru pusingan pertama, tapi perbahasan amat sengit ya. Dalam pusingan pertama ini saya merasakan bahawa pihak pencadang mempunyai perbahasan yang lebih bernas dari segi hujah-hujahnya. Jadi komen saya adalah saya berikan pada pusingan pertama ini adalah pihak pencadang. Okey, baik. Kalau Encik Zuhairi dapat kongsikan pasukan pilihan anda dan berdasarkan markah penilaian yang telah anda berikan, tak perlu sebut markah tapi perlu mengangkat plakat di hadapan anda saja. Okey, tak apa, kita teruskan. Baiklah, kita tahu pilihan Encik Zuhairi sekarang, tapi ingin saya ingatkan keputusan untuk pemenang sebenar bagi pusingan pertama ini juga bergantung kepada markah penilaian oleh dua lagi orang juri kita, iaitu Encik Muzaffar dan Puan Aimi. Baik. Sekarang masuk pusingan yang kedua. Terima kasih panel juri. Sekarang kita mulakan pusingan kedua dengan Ilham dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, usul pada hari ini sepatutnya amat dekat dengan hati pihak pencadang dan juga pembangkang. Kerana kami semua adalah mahasiswa dan kami semua perlu menentukan masa hadapan kami, adakah mahasiswa perlu menurut dengan kehendak pasaran masa kini ataupun tidak. Sebab itu, saya juga kecewa dengan perwakilan pembangkang kerana bidasan pertama mereka menggambarkan mereka tidak mendengar kes pencadang. Kerana perkara pertama yang kami ceritakan kepada anda semua adalah betapa pasaran masa kini itu bersifat dinamik dan berubah-ubah. Semua orang bersetuju perkara itu. Maka mengapakah perwakilan pembangkang masih lagi menghujahkan tentang keadaan pasaran yang berubah-ubah ini? Soalan saya, adakah sekiranya kehendak pasaran ini berubah-ubah, mahasiswa tidak perlu menurut kehendak pasaran yang berubah-ubah ini? Mereka masih lagi perlu menurut, malah mereka lagilah perlu bersifat dinamik dan boleh berubah dengan keperluan pasaran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah pertama pembangkang. Kedua, tentang isu kehendak pasaran ini di bawah tanggungan siapa? Kerajaan ataupun mahasiswa? Kami dah ceritakan kepada anda, dalam menentukan apakah itu kehendak pasaran, dalam beberapa keadaan, ia boleh datang daripada polisi dan dasar kerajaan. Contohnya dasar TVET negara. Dan terpulanglah kepada pelajar untuk mereka mengikut kehendak pasaran ini ataupun tidak. Cumanya kami ceritakan kepada anda, kalau tak ikut, janganlah marah pula kalau kadar keboleh pasaran anda tidak setinggi graduan-graduan yang mengikuti kehendak pasaran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya, dalam hujah ini, hujah pertama pembangkang mereka menceritakan tentang kehendak pasaran yang berubah dan terkini kita ada revolusi industri 4.0. Warga Dewan, kita perlu faham bahawa revolusi industri 4.0 ini merentasi disiplin dan merentasi industri. Contohnya, dalam konteks pertanian, kita masih lagi boleh menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Dalam beberapa disiplin lain, kita masih boleh mengintegrasikan pendekatan revolusi industri 4.0. Dan itulah kami ceritakan kepada anda. Apakah beza silibus? Silibus ni contoh macam subjek TVET, terang-terang kita belajar TVET. Yang kedua tentang pendekatan, di mana kita mengintegrasikan elemen-elemen terkini untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan. Itu bidasan terhadap pembangkang. Saya teruskan perjuangan perwakilan pencadang. Sebentar tadi saudari Anis telah ceritakan kepada anda apa yang akan berlaku sekiranya mahasiswa ini mengikuti kehendak pasaran. Maka saya akan ceritakan kepada anda pula apakah yang akan berlaku sekiranya mahasiswa memilih bidang yang sudah cukup tenaga kerja ataupun bidang yang sudah menjadi semakin tidak relevan akibat perubahan zaman. Akhirnya, ia akan membawa kepada fenomena underemployment dengan izin tuan yang dipertua. Beberapa senario kes saya ingin kongsikan kepada anda. Pertama,
menurut pengerusi Lembaga Amanah Antarabangsa Malaysian Medics International, menyatakan 33 institusi perubatan tempatan menghasilkan lebih ramai 3,000 orang graduan perubatan dan 3,000 lagi graduan perubatan yang bergraduasi daripada luar negara. Namun malangnya, pada tahun 2019, cuma 5% daripada graduan perubatan ini ditawarkan jawatan yang tetap, manakala 95% masih kekal berjawatan kontrak Tuan Yang di-Pertua. Ini isu pertama. Isu kedua, sektor petroleum yang kita kenali sebagai sunset industry dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Dalam artikel kajian Oil and Gas as a Sunset Industry yang diterbitkan oleh Persatuan Petroleum Norway membincangkan betapa peralihan industri tenaga daripada bergantung kepada sumber asli seperti minyak mentah kepada sektor tenaga boleh diperbarui, menyebabkan kurangnya graduan kejuruteraan petroleum diterima dalam pasaran masa kini Tuan Yang di-Pertua. Itu fakta kedua. Dan yang ketiga, laporan syarikat penilaian kebolehpasaran di beberapa negara Asia mendapati bahawa lebih 80% graduan kejuruteraan tidak mempunyai kemahiran teknologi terkini yang diperlukan oleh majikan. Kesannya, lebih 50,000 graduan kejuruteraan menganggur dan gagal untuk dapatkan kerja. Kalau isu menganggur, memanglah saudara Anis dah ceritakan. Saya nak ceritakan tentang isu underemployment. Memang mereka bekerja, memang mereka mempunyai pendapatan, namun sayangnya pekerjaan itu tidak selari ataupun tidak selaras dengan ijazah yang mereka telah laburkan masa, laburkan tenaga untuk belajar. Akhirnya, perkembangan karier mereka terencat Tuan Yang di-Pertua kerana mereka tidak mengikuti, tidak menurut kehendak pasaran masa kini. Inilah isu yang kami ingin elakkan apabila kami cadangkan kepada Dewan bahawa mahasiswa perlu memilih ijazah yang selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Untuk mengelak isu-isu underemployment inilah, demi kebaikan mereka juga. Itu senario kedua. Senario ketiga yang pencadang ingin kongsikan dengan Dewan adalah tentang apakah yang akan berlaku apabila mahasiswa tidak menyertai bidang yang menjadi kehendak pasaran masa kini. Akhirnya kita tahu bahawa ia akan membawa kepada ketidakcukupan tenaga kerja. Buktinya, artikel kajian Construction Skilled Labour Shortage, The Challenges in Malaysian Construction Sector yang menyatakan kekurangan tenaga kerja mahir dalam sektor pembinaan telah merencatkan pembangunan negara kita apabila kita terpaksa bergantung kepada graduan luar ataupun pekerja-pekerja luar. Dan perkara ini juga termasuk dalam sektor-sektor seperti pembuatan, sektor kemahiran dan sebagainya. Kesannya, kerajaan kita sedar tentang hakikat ini dan kita dapat lihat kerajaan kita sendiri memperkasa latihan dan pendidikan teknik dan vocational ataupun TVET untuk mengatasi masalah ini. Kesimpulannya, kami telah tunjukkan kepada anda semua mengapakah mahasiswa perlu mengikuti kehendak pasaran masa kini dalam memilih ijazah mereka. Terima kasih. Terima kasih saudara Ilham atas hujahan anda sebentar tadi. Terima kasih. Silakan Siti Nur Nadirah dari Pasukan Pembangkang Universiti Teknologi Malaysia untuk giliran anda pula. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator. Sidang hadirin sekalian, mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Namun begitu, kami di Perwakilan Pembangkang Gagasan Usul disebabkan oleh kami menilai menjamin survivability mahasiswa apabila mahasiswa memilih ijazah mengikut minat mereka warga Dewan sekalian. Sebelum saya bergerak ke hujah di Perwakilan Pembangkang, saya ingin mempertikaikan konsep-konsep di Perwakilan Pencadang. Masalah yang pertama, apabila speaker pertama mengatakan untuk meningkatkan kebolehpasaran, mengatasi masalah-masalah pengangguran. Namun begitu, beliau langsung tidak menilai mengapa wujudnya masalah pengangguran ini. Adakah kerana tiada langsung kerja yang ditawarkan mengikut bidang ijazah yang tertentu, atau terlalu banyak graduan, mahasiswa terlalu memilih untuk bekerja dan mahasiswa sendiri tidak berminat untuk bekerja. Perkara ini tidak dijelaskan. Saya tuntut yang ketiga untuk jelaskan kepada warga Dewan sekalian. Bergerak ke masalah yang kedua. Bila pada hari ini beliau berkatakan
Oleh speaker yang kedua, bidang semakin tidak relevan kerana pasaran yang berubah-ubah ini. Namun begitu warga Dewan sekalian, kerana itulah saudari Farida telah ceritakan kepada anda bagaimana bidang perubatan yang suatu masa dahulu menjadi keperluan pasaran. Namun begitu, kerana pasaran yang berubah-ubah ini, bagaimana dengan nasib mahasiswa kita? Adakah kita sekadar tutup sebelah mata sahaja warga Dewan sekalian? Selesai pertikaian kepada perwakilan pencadang. Sebelum saya teruskan dengan hujah, dipersilakan. Ya Muhammad, anda kata mahasiswa tidak perlu mengikut kehendak pasaran kerana kehendak pasaran itu berubah-ubah. Anda bercakap seolah-olah minat pelajar itu tidak berubah-ubah. Respon? Yang berhormat, saya katakan minat seorang pelajar itu apabila mereka memilih ijazah yang mereka mahukan, itulah minat yang mereka akan tentukan. Apabila mereka kerja, itulah minat yang akan juga mereka ikuti sehingga ke alam pekerjaan. Bergerak ke hujah yang kedua. Walaupun minat menjadi prioriti, kita masih memastikan ekonomi negara dapat teguh berdiri warga Dewan sekalian. Menurut International Monetary Fund, ekonomi secara globalnya bergerak melalui sektor perdagangan, keluaran dalam negara kasar, aliran wang dalam negara serta pasaran barangan dan perkhidmatan sesebuah negara. Namun begitu, fokus ekonomi setiap negara adalah berbeza mengikut keperluan negara. Sebagai contoh, yang pertama, mari kita lihat di Thailand. Bagaimana negara Thailand yang kita kira fokusnya adalah berkaitan sektor perkhidmatan dan pelancongan. Namun begitu, keperluan pasaran di Thailand adalah berkaitan dengan sektor pertanian seperti durian. Apabila Thailand mensasarkan untuk menjadi pengeluar durian terbesar di dunia. Yang kedua, kursus pengajian yang terkenal di Jepun adalah berkaitan dengan sains dan teknologi. Namun begitu, tunggak utama ekonomi di Jepun adalah berkaitan dengan sektor perkhidmatan warga Dewan sekalian. Bergerak pula di Malaysia warga Dewan sekalian, bagaimana menurut ahli ekonomi kanan Malaysia, Julia Goh, beliau berkatakan perbelanjaan peribadi pengguna menjadi pendorong utama untuk menggerakkan ekonomi negara. Keadaan ini jelas menunjukkan bagaimana ekonomi negara masih dapat terus dijalankan dengan adanya aliran wang dalam negara oleh penduduk Malaysia itu sendiri. Contoh-contoh yang telah saya buktikan ini menunjukkan bagaimana sektor perdagangan dan aliran wang ini boleh berlaku dan meningkatkan ekonomi negara. Walau apapun bidang yang diambil oleh mahasiswa warga Dewan sekalian, baik bidang perubatan, baik bidang pendidikan dan juga sains dan matematik sekalipun, kita raikan ke pelbagai minat mereka kerana ekonomi negara kita masih dapat berjalan dengan kukuh warga Dewan sekalian. Bergerak ke hujah yang ketiga, iaitu minat adalah jawapan survivability mahasiswa. Menurut kajian faktor penentu kepada isu berhenti kerja oleh UMT, faktor tekanan kerja kerana tiada minat merupakan faktor kedua tertinggi yang antara punca berhenti kerja dalam kalangan pekerja warga Dewan sekalian. Oleh itu, adalah penting untuk kita melakukan apa-apa perkara berlandaskan minat individu kerana akan lebih memberikan motivasi untuk kita melakukan perkara yang terbaik. Dan mahasiswa seharusnya memilih ijazah untuk mengikut minat mereka walaupun bukanlah dikategorikan sebagai ijazah yang selari dengan pasaran masa kini. Namun begitu, selagi mana membantu mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dan berjaya, maka itulah perkara yang terbaik. Contoh yang pertama, mari kita lihat bagaimana Vivi Yusof yang merupakan ikon bisnes fashion terkenal dengan jenama beliau sendiri merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda undang-undang. Yang kedua, Tan Sri Sudirman Haji Ashad. Beliau merupakan seniman terkenal dan beliau juga merupakan graduan undang-undang Universiti Malaya. Yang ketiga, Dato' Aznil Haji Nawawi yang mengambil ijazah ekonomi di Universiti Malaya dan beliau merupakan pengacara nombor 1 Malaysia. Kesimpulannya, apabila mahasiswa mendahulukan baik, terima kasih mereka, Siti Nur Nadira. Masa telah pun tamat.
kasih atas hujah-hujah anda sebentar tadi. Terima kasih. Baik, sementara para juri mengesahkan markah mereka masing-masing, saya ingin dapatkan dulu Puan Aimi pula untuk memberikan komen beliau tentang persembahan kedua-dua pasukan bagi pusingan yang kedua ini, dan seterusnya menyatakan pasukan pilihan anda. Terima kasih Nash. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ni kalau kita di acara fizikal, saya akan minta sorakan untuk UIA. Dan sorakan untuk UTM. Baiklah. Okey, alhamdulillah. Saya ditemani rakan-rakan sekerja saya yang bijak pandai, yang boleh menilai kandungan hujah ya yang disampaikan. Jadi untuk itu saya nak fokus lebih kepada penyampaian pendebat kita. Kalau boleh Nash, boleh ya? Teruskan. Baik. Ilham. Tahniah saya ucapkan kerana ilham pada saya apabila memulakan hujah beliau. Ilham sudah merungkaikan semula apa yang dikatakan oleh pendebat pertama dari pihak pembangkang ya tadi. Okey, jadi kita sebagai pendengar kita dah dengar dan kita clear, kita jelas apa hujah yang disampaikan tadilah. Seterusnya Ilham meneruskan hujah pasukan beliau. Jadi kemudian dia lihat kepada sektor-sektor tertentu yang terkesan. Jadi kita lebih jelas, dapat gambaran yang lebih jelas, graduan perubatan yang terlalu ramai, kemudian sektor petroleum, sunset industry, dan kemudiannya ramai jurutera yang menganggur. Jadi bila kita ada image dalam kepala ni, kita lagi rasa ini adalah hujah yang meyakinkan. Ya. Untuk Nur Nadira juga tahniah saya ucapkan. Banyak idea yang bernas, banyak hujah yang bernas. Tetapi untuk Nur Nadira mungkin saya nak cadangkan Nur Nadira perlu amalkan pernafasan, breathing exercises. Ya, sebab Nur Nadira ada banyak konten. Jadi dalam kepala ni dia laju je nak menerangkan hujah dia. Jadi dia dah pernafasan dan naik turun sampai kita kurang dengar. Ya, tapi semuanya bernas. Jadi kalau nak bagi tahu yang mana bagus, yang mana tak bagus, saya rasa dua-dua bagus, Nash. Yep. Kita tunggukan di akhir nanti. Baik. Apakah jawapannya nanti? Ketua juri kita akan ceritakan. Baik, kita belum ceritakan siapa pilihan Puan Aimi lagi ya. Ni bos kita. So kita kena tunggulah ketua juri. Okey? Okey, terima Itu kasih. saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Aimi. Dengan itu kita akan terus ke pusingan terakhir, pusingan bidasan. Itu dia. Suka saya ingatkan sekali lagi, dalam pusingan ini tiada hujah baru yang dibenarkan. Pendebat hanya boleh membuat bidasan atau menekankan fakta-fakta dari pendebat pertama dan pendebat kedua. Okey? Jadi anda sedia? Akil dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dipersilakan saudara Akil. Let's go. 5 minit Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin, usul perdebatan, mahasiswa seharusnya memilih ijazah dengan kehendak pasaran masa kini. Baik, di perwakilan kerajaan, kami amat menitik beratkan nasib mahasiswa hadirin sekalian yang kini setelah berhempas pulas 5 tahun, 10 tahun belajar, di akhirnya
mereka bekerja jaga MACD sahaja, hadirin sekalian. Sebab itu, di meja kerajaan, kami tunjukkan kepada anda 3 analisis hujah. Pertama, kalaulah mahasiswa ini memilih ijazah dengan kehendak pasaran masa kini, pertama, ia boleh meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kedua, apa yang berlaku apabila mahasiswa memilih bidang yang sudah cukup tenaga kerja? Dan yang ketiga, apa yang berlaku apabila mahasiswa tidak sertai bidang yang menjadi kehendak pasaran? Dalam setiap analisis hujah ini, kami berbalik kepada 2 perkara, 2 isu yang terbesar, iaitu tentang pengangguran, unemployment dan juga underemployment, hadirin sekalian, yang mana anda semua perlu faham, hujah tentang underemployment ini tidak pernah dijentik pun oleh perwakilan pembangkang, hadirin sekalian. Ini adalah kes di meja perwakilan kerajaan. Kita lihat pula apakah kekhilafan major di meja perwakilan pembangkang. Baik, pertama sekali, saya kira perwakilan pembangkang tidak pernah memaknai nasib seorang mahasiswa biarpun beliau tidak menyertai kelas beliau hadirin sekalian. Sebab apa? Sebab saya perlu katakan pada anda, tak kala tentang kami tunjukkan kepada anda ijazah tentang pasaran masa kini sering berubah-ubah, apa cadangan mereka tentang minat pula, hadirin sekalian. Saya nak tanya kepada anda semua, adakah minat ini tidak berubah-ubah? Berubah saja, hadirin sekalian. Sebab contohnya, kalaulah pada saya, kalau anda tanya apa minat saya, mungkin sekarang ni saya minat Datuk Anis, kemudian boleh saja untuk saya menukar minat, suka pula kepada Datuk Farida, hadirin sekalian. Dalam keadaan ini saya tidak pernah faham, pembangkang tidak pernah menunjukkan analisis bagaimana kalau kita minat, bagaimana dengan minat boleh untuk memajukan ekonomi negara, hadirin sekalian. Ini adalah masalah terbesar mereka. Kedua, saya tidak boleh terima contoh yang mereka lampirkan hanyalah tentang artis, hanya tentang seniman. Ya, kami faham mereka ini amat berbakat. Namun saya nak tanya pula, bagaimana mereka yang sedang mencungkil bakat? Bagaimana mereka yang sedang membangunkan bakat mereka? Apa terjadi kepada mereka, hadirin sekalian? Sebab itu cadangan kita agar mahasiswa ini seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini. Sebab itu, kalau kita lihat hujah pertama perwakilan pembangkang tentang minat menjamin mahasiswa, kata mereka sebelum ini kita ada 4 pasaran. Kita ada pertanian, kita ada perindustrian dan pengeluaran. Saya nak tanyalah, dalam keadaan 4 fasa ini, pembangkang tidak pernah menunjukkan bagaimana minat boleh menyelesaikan ini, hadirin sekalian. Malah anda tidak pernah tunjukkan apa yang ada pada minat ini sehingga perkara-perkara yang berubah ini dapat diselesaikan. Malah contoh yang mereka bagi tentang isu doktor kontrak terlalu ramai, tiba-tiba dalam contoh mereka seterusnya kurang tenaga kerja dalam bidang perubatan. Sekarang saya tidak faham, dalam aspek perubatan kita masih kurang tenaga kerja ataupun tidak? Kes di mereka sangatlah bercanggah, hadirin sekalian. Sebab itu hingga kini mereka tersenyum, mereka tersipu malu untuk tanya soalan. Mereka faham dan bersetuju dengan bidasan-bidasan saya. Baik, ini adalah masalah pertama. Masalah hujah kedua tentang ekonomi negara masih teguh berdiri. Kalau tadi mereka tanya, sekarang ni hujah Datuk Anis nak cakap tentang universiti ke mahasiswa? Sekarang saya nak tanya, hujah kedua ni nak cakap tentang negara ke mahasiswa? Sebab dalam hujah kedua ini tidak pernah bercerita pun tentang mahasiswa, hadirin sekalian. Hanya bercerita tentang negara Thailand, tentang negara Malaysia yang ekonominya berubah-ubah. Sebab ekonominya berubah-ubahlah kita mahasiswa seharusnya memilih ijazah selaras dengan kehendak pasaran masa kini, hadirin sekalian. Itu kedua. Dan ketiga, hujah terakhir mereka, minat hanyalah jaminan kepada survivability mahasiswa. Saya tidak faham, sampai ke detik ini kita tidak pernah dengar apa yang ditawarkan minat. Adakah minat ini boleh buat duit? Kalaulah minat ini, kalau contoh saya kata, minat ni saya hanya ingin bercakap sahaja, bagaimana kalau minat bercakap ini boleh untuk menjamin survivability mereka? Tidak pernah pun ditunjukkan, hadirin sekalian. Sebab itu saya suka untuk akhiri ucapan saya dengan memberi sedikit pesanan dari mahasiswa kepada mahasiswa supaya apa yang kita boleh buat bagi memastikan yang kita ini memenuhi kehendak pasaran masa kini. Pertama, sebagai seorang mahasiswa, kita perlulah tekun dalam meneroka khazanah ilmu. Biar tak banyak duit, yang penting kita banyak ilmu, hadirin sekalian, supaya menepati kehendak pasaran masa kini. Dan yang kedua, sebagai mahasiswa, kita perlulah tingkatkan kemahiran insaniah supaya inilah yang akan mencerminkan kita sebagai mahasiswa yang berkualiti. Terima kasih saudara Akil. Masa telah pun tamat 5 minit tersebut. Terima kasih atas bidasan anda. Sekarang kita jumpa giliran pendebat terakhir kita, Huda dari Universiti Teknologi Malaysia.
Anda diberikan masa 5 minit untuk pusingan terakhir ini, pusingan bidasan. Dipersilakan. Hadirin, kerja MACD tidak pernah salah. Tetapi apa yang salah adalah apabila kita belajar selama 10 tahun mengikut pasaran semasa. Selepas 10 tahun pasaran berubah, kita berakhir di MACD. Itu yang salah. Pesanan buat perwakilan pencadang. Justru itu, ayo bersama saya kita analisis kesalahan major yang telah dilakukan oleh perwakilan pencadang seri awal perdebatan berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, bila kita bercerita mengenai pasaran yang berubah-ubah, saya nak tanya kepada hadirin dan hadirat, adakah keboleh pasaran hari ini akan tetap sama ataupun tetap akan berubah-ubah? Masih tidak terjawab. Sebab saya nak tanya kepada sidang dewan hadirin hadirat sekalian, kalau hari ini saya memilih ijazah masa kini yang sama dengan IR 4.0, contohnya ijazah komputer, dan IR 4.0 dijangka tamat pada tahun 2035, adakah ijazah saya masih relevan dan keboleh pasaran saya masih sama setelah saya melangkaui tahun 2035 ini, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pasaran ini berubah-ubah, akhirnya mahasiswa tidak mampu untuk mencapai survivability. Kalau betul keboleh pasaran ini terjamin, kita lihat doktor kini. Hari terdahulu pada zaman Tun Dr. Mahathir, mereka berpusu-pusu nak ambil ijazah kedoktoran. Tapi akhirnya pasaran berubah, mereka tidak mampu mencapai survivability. Pengkhianatan kepada mahasiswa. Selesai. Kedua, izin laluan saya nak tahu untuk mencapai unsur ini adalah tanggungjawab kami ataupun tanggungjawab kerajaan. Kata saudari Anis, tanggungjawab mahasiswa. Tapi apa yang dibuktikan adalah inisiatif kerajaan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Di akhirnya kita nak tahu respon mahasiswa untuk penuhi pasaran ataupun sebagai sumber tenaga mahasiswanya cukup berharga. Ini yang perlu untuk kita buktikan. Selesai. Justru itu kami buktikan kepada Dewan, disebabkan pasaran yang berubah-ubah ini, mahasiswa tidak dapat mencapai survivability. Pun begitu, walaupun kita fokus kepada minat, di akhirnya minat ini akan mengatasi pasaran itu, dan kami berikan jawapan minat adalah jawapan survivability. Kata Dato' Akil, adakah hari ini dengan minat kita boleh buat duit? Saya katakan ya, sebab dengan minat kita boleh jadi job creator dan juga content creator, bukan sekadar pencari kerja semata-mata. Sebab itu salah satu. Yang berhormat, saya nak tanya, mahasiswa ni perlu menyahut inisiatif atau seruan kerajaan ke tidak untuk memenuhi kehendak pasaran masa kini? Kami tidak pernah menafikan usaha kerajaan perlu disambut, tetapi sehingga akhirnya kalau memberi impak buruk kepada mahasiswa, adakah perlu untuk kita terima cadangan ini? Tidak, sebab ianya mengenai nasib saya, nasib Dato' Anis ini sendiri. Hujah pertama pencadang meningkatkan keboleh pasaran graduan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukti yang dikepilkan oleh pihak perwakilan pencadang bukan bukti keboleh pasaran meningkat, tapi berapa ramai graduan TVET dan IR 4.0 dikeluarkan. Seharusnya tunjuk sahajalah keboleh pasaran graduan TVET melebihi graduan bukan TVET. Itu sahaja. Hujah kedua, kerisauan Datuk Ilham hari ini adalah mahasiswa akan ketinggalan. Sedangkan hujah Datuk Ilham hari ini telah menunjukkan mahasiswa ini tertinggal. Saya nak tanya kepada semua, mahasiswa tertinggal ini apa puncanya? Disorok-sorok oleh Datuk Ilham. Puncanya adalah apabila mereka mengambil ijazah pasaran masa kini, iaitu pada waktu terdahulu. Apabila pasaran berubah dan berubah, akhirnya mereka ketinggalan. Hujah ini sebenarnya menyokong kepada kes kami sendiri. Sebab itu sila lagi satu. Ya Muhammad, jadi macam manakah dengan adanya minat kita boleh mengatasi isu ijazah yang dah lapuk sebagainya? Ya Muhammad, anda perlu sedar hari ini apabila ada jurutera-jurutera yang hari ini bekerja part time seperti menjadi penjual insurans, jadi grab rider dan juga sebagainya. Bermaksud hari ini keboleh pasaran mereka itu tidak sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk mengatasi ijazah yang lapuk, apabila hari ini pasaran berubah, mereka mampu berubah arah dengan minat. Contoh telah kami kepilkan hujah pertama. Hujah kedua, kami tunjukkan minat Dato' Vivi Yusof terhadap berniaga, menjadi seorang usahawan wanita yang cukup berjaya. Tidak cukup dengan undang-undang ijazah itu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Rangkumannya telah saya tunjukkan kepada anda. Hari ini pihak perwakilan pencadang gagal untuk buktikan kepada kita bagaimana mahasiswa seharusnya memilih, adalah untuk memenuhi keperluan semasa ataupun untuk menyumbangkan sumber tenaga, atau apa hanya sekadar graduan berlambat-lambat. Tapi apa akan berlaku terhadap graduan berlambat-lambat sekiranya TVET dan IR 4.0 ditamatkan atau kita dah berubah arah 10-20 tahun akan datang? Sebab apa yang boleh menjamin hanyalah survivability. Di akhirnya pesanan saya buat semua,
kita sebagai mahasiswa jangan pernah pilih ikut pasaran. Sebab kita nak akan hidup dan juga pegang kepada negara. Pilihlah ikut kemauan anda. Kami bersama anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pendapat terakhir kita Huda dari Universiti Teknologi Malaysia. Satu sesi debatan, sesi pendapat terakhir yang sangat, saya rasa sangat wow pada sesi sebentar tadi. Okey, selesai sudah hujahan dan bidasan pendapat kita semua. Sementara kita tunggu panel memutamatkan keputusan mereka, saya ingin mendengar pula dari Encik Muzaffar dan komen beliau berdasarkan apa yang beliau dengar di pusingan terakhir sebentar tadi. Bidasan yang baik start slow, goes out very well, bagus. Saya setuju dengan Akil. At some point in time dia kata there's no translate daripada minat kepada employability. Betul juga. I also agree with Huda lah. Huda says industry changes. Dia setiap bertukar setiap 2-3 tahun. You start belajar tahun ni, bila you habis tahun 3 tahun kemudian, industri dah tukar. I also agree lah. Tapi at the end of the day, I think both team memang berbidas dengan baik. Congratulations. Kita kena tunggulah markah-markah daripada kita punya fellow judges nanti dan kita akan tengok siapa yang insyaAllah jadi pemenang yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Cik Muzaffar. Kita akan berhenti sebentar untuk membuat kiraan untuk mendapatkan keputusan di seluruh sesi debat kita pada hari ini. Setelah anda muat turun aplikasi MyASNB, sila daftar jika anda tidak mempunyai akaun MyASNB. Pilih jenis ID, masukkan ID dan nombor telefon anda. Seterusnya, sila masukkan 6 digit nombor OTP yang diterima melalui SMS. Jika anda adalah pelabur semasa ASNB, anda diperlukan untuk mengesahkan nombor telefon anda. Selesai mendaftar dengan memasukkan butiran yang berkaitan dan pastikan nama pemilik akaun bank sepadan dengan pengenalan diri. Lengkapkan akuan berkanun. Butiran pekerjaan anda adalah sulit dan hanya akan digunakan untuk mendapatkan cadangan produk yang sesuai untuk anda. Bagi mengesahkan identiti anda, ASNB memerlukan gambar jelas depan dan belakang kad pengenalan anda. Untuk keselamatan tambahan, ikuti langkah pengesahan swafoto anda. Anda diperlukan untuk menggerakkan kepala dan bercakap dalam 2 video yang berbeza. Setelah selesai mengesahkan identiti anda, sila masukkan nama pengguna, kata laluan dan lengkapkan butiran keselamatan. Anda sekarang bersedia untuk melabur dengan MyASNB. Di sini, anda boleh membuat pelaburan dan melihat hasil portfolio anda. Untuk kami mencadangkan produk yang sesuai, anda diperlukan untuk menjawab 6 soalan mudah. Mulakan pelaburan awal anda serendah RM10. Pilih kaedah pembayaran. Anda kini merupakan pelabur ASNB. Terima kasih kerana memilih ASNB. Kami sedia berkhidmat untuk anda. Kumpul hadiah yang ada adalah RM500. Maksud dia kalau kita melabur dalam ASB, memang kita tidak akan rugilah. Cepat-cepat mulakan pelaburan anda melalui auto labur untuk memenangi hadiah yang sangat lumayan. Tahniah. Wow. They operate collective and of change information. Emas fizikal perniagaan ni kita boleh sama ada menakut. Mana secara aktif dalam mencari penyelesaian pengguna. Industri mobility ini ada berbagai hutang jahat
nangis. Jadi kena stay tune, pasang telinga. ASB tak rugi pun. Masih belum rugi lagi sebab kita makan melabur dalam ASB menggunakan perbiayaan. 999 berat sekilo ni. 3, 2, 1 dah. Grab, kami mendukung prinsip-prinsip yang kami percaya dapat Azura kan pandai masak. Kat sini dia memang sangat menyelah bau dia. Penghutanan semula, reforestation, Menahan ombak yang besar. these are the people who are going to be the next generation. Pandai simpan duit tak? Simpan tepi isteri simpan. Baru boleh tidak start. akan dilaburkan dan tidak akan ditolak. Okey, memang betul jawapannya. Okey. San Gabi Berhad mulakan senarai Anak tu nanti besar akan kahwin dan akan ada anak. Run ASB financing online melalui Maybank to You. Dan dijamin halal. Instagram juga semua orang nampak macam kaya. Benar kaya atau tidak? Tahulah. Kita pun tak at tahu. least Urusan sekarang telah diambil alih oleh syarikat-syarikat. Kita kalau suami tu kalau boleh kita kawal mata. No. Baik, anda bersama kami dalam program Bincang dan Bangkang. Panel juri kita sudah pun membuat keputusan. Jadi sekarang kita alihkan perhatian kepada Encik Muzaffar. Kalau boleh saya jemput Encik Muzaffar untuk umumkan pasukan mana yang dinobatkan sebagai pemenang sesi perbahasan kita pada hari ini dalam Bincang dan Bangkang. Okey? Dipersilakan Encik Muzaffar. First and foremost, terima kasih kepada dua tim yang sanggup datang hari ini untuk berdebat. Terima kasih. Terutamanya tim yang datang dari Johor tu, saya tahu 4-5 jam ke nak sampai sini kan. So terima kasih. Kedua-dua tim berdebat dengan baik, penuh emosi, penuh dengan data-data dan masing-masing memberi respect kepada pembangkang ataupun pencadang. Itu satu cara yang baiklah untuk kita berdebat. Subjek memang senang nak cerita tetapi susah nak upas balik. So it's a very good subject today. A bit of sharing. I am a chemist. I belajar chemistry dekat universiti. PNB buat teknologi. Saudara kita Zuhairi engineer. Tapi kat PNB buat asset management. Jadi just to give you some reflection lah in terms of siapa yang study apa, bila dia kerja jadi apa. Ya, okay. Tetapi kita hari ini telah mendapat markah-markah daripada judges kita dan pemenang hari ini dengan hanya 1 point, 133 versus 132. Jadi very close. Wow. Congratulations to both the team first. Very close. Pemenang hari ini adalah dari tim UTM. Wow. Tahniah pasukan dari Universiti Teknologi Malaysia. Satu tepukan gemuruh sekali lagi untuk UTM. Datang dari jauh dari Johor. Dan anda memenangi dengan 1 markah yang melebihi pasukan lawan. Anda memenangi e-sijil penyertaan dan e-voucher bernilai RM1,000. So saya ingin menjemput pasukan untuk berada di depan untuk kita berikan hadiah kepada para pemenang. Hadiah kepada para pemenang. Alright. Sila kita jemput para juri kita untuk bersama mereka di sini. Ya. Okey. Kita bersama dengan mereka.
Semua para juri dijemput untuk bersama dengan para pemenang untuk mengambil gambar dengan mereka. Alright. Okay. Okay, sila ya. Okay, cameraman, sila ambil gambar mereka. Okay, senyum semua. Pasukan pemenang untuk Minggu Saham Digital pada tahun ini, Bincang dan Bangkang, Universiti Teknologi Malaysia. Baik, terima kasih. Terima kasih UTM. Jangan risau, terima kasih. Silakan. Untuk pasukan yang untuk bersama kita juga, kita jemput semua sekali juga dengan untuk pasukan pencadang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang memberikan saingan sengit. Satu markah saja membezakan pada mereka. Sila ambil gambar. Baik. Alright, terima kasih diucapkan kepada PNB dan Minggu Saham Digital untuk episod pertama Bincang dan Bangkang. Episod kedua dan ketiga akan berlangsung pada masa yang sama tengah hari esok dengan topik-topik menarik dan bersama pakar bidang masing-masing. Jangan ketinggalan. Kita akan membincangkan topik gaya hidup sustainable bersama Melissa Tan, aktivis sustainable living, dan juga Harith Rizwan, pengasas The Green Factory. Selepas itu kita akan membincangkan isu hustle culture bersama Dr. Zohari Idris, pengarah hubungan luar Ideas, dan juga Ku Zenwei, ketua pegawai operasi Thoughtful. Untuk itu, terima kasih kepada semua penonton pada hari ini kerana setia bersama Minggu Saham Digital Live. Saya Naishid Ros. Kita jumpa anda lagi esok. Alright, bagikan lambaian terakhir kepada semua penonton kita semua, pada mereka. Okay, thank you very much. Terima kasih. Kita jumpa esok.